Dengar Waalaikumsalam. Dengar Waalaikumsalam saya. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dengar. kita kita lupa nak letak PDF kitab. Tapi dah semua ada kitab tu, insya-Allah. Kita baca di kitab lah. Tengok di kulit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengok muka surah depan sekali. Yang ni apa? Dekat kamera. Ha? Dekat kamera. Mana? Start daripada sini ya. Start daripada muka dalam tu. Start daripada muka dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Inilah risalah yang dinamakan dia. Kalau tak berapa jelas, kalau tak apa dengar bagi tahu. Inilah risalah. Risalah ni maksud dia surat deh, surat. Maksudnya kitab ni kitab kecil lah. Kitab kecil. Yang dinamakan dia risalah tu. Yang dinamakan risalah tu. Nama dianya Jala'ul Qulubi bi Zikrillahi. Jala'ul Qulubi bi Zikrillahi. Maksud dia Jala'u ni menyucikan ataupun menggilapkan hati-hati dengan zikrullah. Dengan zikrullah, menggilapkan hati-hati dengan zikrullah. Karangan Al-Arifu Billah, seorang yang arif dengan Allah. Al-Jami' baina ilmai syari'ati wal haqiqati, yang menghimpunkan di antara dua ilmu, iaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Siapa dia tu? Al-Syekh Abdul Samad Ibnu Muhammad Salih Al-Kelantani. Beliau ialah Syekh Abdul Samad bin Muhammad Salih Al-Kelantani, ataupun terkenal dengan nama Tuan Tabal. Tuan Tabal. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Wa askanahu, dan meletakkan beliau, menempatkan beliau ala faradisil jinani, setinggi-tinggi syurga, setinggi-tinggi tempat di syurga. Wa ammana bi'ulumihi, dan semoga Allah mengumumkan, melimpahkan secara umum kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau. Amin. Jadi kita syarah sikit yang tajuk dulu ya. Jadi tajuk dia Jala'ul Qulub bi Zikrillah. Kitab ni dia kecil, tapi kecil dia ni dia ringkas tapi padat, orang panggil. Kitab ni ringkas tapi padat. Kitab kalau mengikut kata Syekh Abdul Somad Palembani dalam kitab Sairus Salikin, kitab tasawuf ni dia ada 3 peringkat lah. Peringkat mubtadi, peringkat mutawassit, dan peringkat muntahi. Kalau secara umum lah untuk kitab. Kalau secara
secara kaedah sebenarnya pengajian tasawuf tidak boleh memakai kitab. Sebenarnya kitab ni sebagai maklumat umumnya. Sebab tasawuf la yuqra, tasawuf itu tidak boleh mempelajari dengan bacaan, tapi dengan praktikal, dengan mengikut seorang syekh mursyid. Cuma kita syarah maklumat yang tertulis dalam kitab ni. Jala'ul qulub, penyucian hati-hati. Yang ini bertepatan dengan satu hadis, likulli syai'in masqalatun wa masqalatul qulubi zikrullah. Ada tersebut dalam satu hadis, setiap sesuatu mempunyai alat menyuci, dan alat menyuci hati itu adalah zikrullah. Dan dalam riwayat lain ada sebut zikrullah wa qiraatul Quran, zikrullah dan baca Quran. Banyaklah riwayat yang hampir sama. Jadi hadis-hadis begitu nak bagi tahu kita setiap sesuatu ada alat menyuci. Macam gigi kita ada berus gigi, baju, kain baju ada mesin basuh. Takkanlah Allah Ta'ala tidak buat satu kaifiat, satu alat untuk penyucian hati. Perkara yang paling penting dalam dunia ni hati. Jadi penyucian hati itu wajib dilakukan dengan zikrullah. Zikrullah tu nanti kita hurai lepas ni. Tapi penyucian hati dengan zikrullah tu tidak boleh buat sembarangan. Tidak boleh kita pandai-pandai nak buat sendiri. Cara ambil zikir situ sikit, ambil zikir sini sikit, ambil dalam buku tu, dalam internet, dalam Google. Tak boleh. Dia kena ada melalui sanad syekh yang muktabar lah. Mana-mana syekh yang muktabar mengikut kaedah yang muktabar dalam ilmu tasawuf. Cuma secara umumnya begitulah, penyucian hati itu dengan zikrullah. Dina Rasulullah sebut dengan zikrullah. Lepas tu karangan zikrullah tu insya-Allah kita akan syarah sikit lagi dalam kitab ni lepas ni. Zikrullah tu apa? Bukan la ilaha illallah, bukan Allahu Akbar, bukan subhanallah. Sebab kalau kita kata la ilaha illallah, walaupun secara umumnya zikrullah, tapi la ilaha illallah tu orang panggil tahlil. Kalau subhanallah orang tak panggil zikrullah, orang panggil tasbih. Apatah lagi solat, zakat, haji tidak dipanggil zikrullah. Akhir-akhir ni ramai orang nak masuk ke ilmu-ilmu tasawuf ni, dia kata kita tak perlu zikrullah. Sebab apa? Sebab solat tu dah berzikir, solat tu zikrullah dah, haji tu zikir, zakat tu zikir. Sebenarnya benda-benda gitu boleh jadi kecelaruan pada orang awam lah. Lepas tu dia kata sini al-arif billah. Al-arif billah maksudnya bukan orang yang kenal Allah. Kalau orang ambil terjemah secara umum, dia kata al-arif billah, orang yang kenal Allah. Bukan gitu maksud sebenar dia. Al-arif billah ni orang yang munsabir bizikrillah. Orang itu zahir dan batin dia sebati dengan isim Allah. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, kita teliti lagi, dia tak sebut al-arif lillah. Dia tak guna haraf jar lillah. Yang kenal bagi Allah. Dia sebut yang kenal dengan Allah, yang kenal dengan Allah. Tapi arafah sini bukan makrifah. Arafah sini maksud dia bau-bauan. Diambil daripada satu syair, idza aradallahu nashra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasudin laula ishti'alu naru fima jawarat ma urifa arfu urfil ud. Lebih kurang maknanya gini, apabila Allah Ta'ala menghendaki menzahirkan, menyebarkan satu-satu fadilah, satu-satu kebaikan, Allah Ta'ala akan lepaskan lidah-lidah orang yang mendengki. Laula ishti'alu, kalaulah tidak kerana api di tepi kayu gaharu,
ataupun kalaulah tidak kerana api yang membakar kayu gaharu, ma'urifa, tidaklah dapat diketahui arfu urfil ain, arfu urfil ain, bau-bauan kayu gaharu itu. Jadi makna yang tahqiq di sisi ulama tahqiq, arif billah ni bukan kenal Allah. Sebab hakikat Allah tak ada orang boleh kenal, tak ada makhluk pun yang tahu tentang hakikat Allah. La ya'rifullah illallah. Jadi maksud sebenar perkataan al-arif billah ni bau Allah, bukan bau macam orang tu berbau Allah, bukan maksud gitu. Maksudnya sebagaimana hadis sebut, sahabat tanya Sayyidina Rasulullah, wahai Sayyidina Rasulullah, siapakah mereka itu aulia Allah? Jadi jawab Sayyidina Rasulullah, hum iza ru'u zukirallah. Mereka ialah apabila kamu lihat mereka, kamu ingat Allah. Itu maksud al-arif billah. Siapa-siapa lihat mereka, orang itu akan dengan sendiri, secara automatik ingat Allah. Itu orang arif billah. Contohnya kalau kita buat air teh, dia panggil bahasa Arab, dia panggil syai. Kalau kita bubur daun pudina, dia panggil asyai bin na'na. Dia panggil asyai bin na'na, teh perisa pudina. Begitu juga begini. Sini al-arif seorang lelaki, al-arif seseorang, al-arif yang berperisa billah, berperisa Allah. Bukan Allah duduk dalam dia, tak, maha suci Allah. Maksudnya dia ni penuh dengan zikrullah, dengan cinta Allah. Sampai dia tengok dia tu automatik ingat Allah, sebagaimana dalam hadis tu. Jadi sebenarnya dari segi pentahkikan makna, dari segi ilmu, arif billah ni bukan maksud daripada perkataan ma'rifah, tapi daripada perkataan arf, daripada perkataan bau-bauan. Al-jami' yang menghimpunkan di antara dua ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Istilah syariat dengan hakikat ni di sisi ulama-ulama tasawuf dia ada 4 lah: syariat, tarekat, hakikat dan seterusnya makrifat. Kalau dalam Al-Quran diistilahkan dengan ilmul yaqin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau dalam hadis diistilahkan dengan Islam, iman, ihsan. Itu syariat, tarekat, hakikat. Jadi syariat, tarekat, hakikat ni benda satu. Sesiapa yang memisahkan di antara syariat ataupun tarekat dengan hakikat, orang tu masih tidak faham bab istilah-istilah ni. Syariat, tarekat, hakikat ni semuanya adalah syariat. Semuanya adalah syariat. Cuma dia martabat. Maknanya agama kita ni maratib, ada peringkat dia. Contohnya satu bangunan ada 3 tingkat. Contohlah secara umum, tingkat 1 martabat Islam, tingkat 2 martabat iman, tingkat 3 martabat ihsan. Tingkat 1 itulah dinamakan syariat, tingkat 2 dinamakan tarekat, tingkat 3 dinamakan hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Jadi semua tu adalah syariat tu. Syariat tingkat 1, syariat tingkat 2, syariat tingkat 3. Jadi kalau ada orang mendakwa, dia kata apabila kita duduk tempat martabat Islam ataupun martabat syariat, kita naik martabat tarekat, kita perlu tinggal syariat yang bawah tu. Tu salah tu. Yang tu orang, waktu puak-puak zindik dia panggil. Puak zindik ni dia menzahirkan ilmu tasawuf, mendakwa ilmu, guna label ilmu tasawuf. Dia bukan betul-betul orang ahli sufi lah. Jadi contoh nak suruh kita faham syariat, tarekat, hakikat ni, contohnya kita lihat satu lembaga. Kita duduk di satu padang, contohnya kita nampak satu lembaga dari jauh. Kita tak tahu lembaga tu manusia ke, binatang ke, benda. Kita pun pergi dekat benda tu, semakin hampir, kita pun nampak jelas, oh ni seorang lelaki. Keadaan lembaga tadi seorang lelaki tidak menafikan keadaan lelaki tu lembaga tadi.
Cuma benda tu semakin jelas. Tu ibarat syariat tarikat hakikat ataupun ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Lepas tu kalau orang tu pergi semakin jelas lagi, oh rupa-rupanya lelaki tu sahabat dia. Tu ibarat contoh lah yang ulama tasawuf bagi nak suruh kita jelas benda ni. Jadi benda huraian tentang syariat tarikat hakikat ni sebenarnya panjang lah. Cuma kita bagi basic-basicnya begitulah. Jadi syariat tarikat hakikat ni benda yang satu. Pada hakikatnya satu, cuma berperingkat. Peringkat yang Islam yang umum ni dia panggil syariat, Islam yang khusus dia panggil tariqah, dan Islam yang khawasul khawas dia panggil hakikah. Tapi kita jangan silap faham. Kita jangan silap faham ada puak yang mendakwa grup hakikat. Dia buang syariat dan dia menafikan tarikat. Yang tu mengarut lagu tu. Sebab hakikat dia tidak zahir melainkan melalui syariat dan tariqah. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kita tengok satu pohon jambu, satu pokok jambu, kita makan buah jambu tu. Buah jambu tu adalah hakikat daripada satu pohon. Pohon tu adalah tariqah, yang mana syariat dia adalah akar. Jadi kalau kita makan satu jambu, dia tak ada pohon. Kita pergi pasar, pakcik nak beli jambu ni sekilo. Jambu ni asal dari mana? Jambu ni tak ada pohon ni. Dia mari daripada langit, contohnya. Mari daripada langit. Tak ada akar, dia tak ada pokok. Dia ada jambu, buah saja. Biasanya kalau gitu dia bukan buah asli, bukan ilmu hakikat sungguh. Yang tu dia panggil buah plastik. Hakikat tu mendakwa hakikat. Lepas tu buah plastik ni biasanya orang-orang tua tak beli, biasa budak-budak buat main yang buah plastik ni. Jadi kita kena beza. Ramai geng-geng yang mendakwa hakikat sekarang ni bukan sebenarnya ahli hakikah, tapi dia panggil mudda'il hakikah, mendakwa hakikat. Kalau orang hakikat sungguh, dia mesti ada pohon dia syariat, dia ada akar dia syariat, dan dia ada pohon, dia ada dahan, dia ada daun, barulah keluar hakikat. Hakikat ni ibarat buah daripada pengamalan syariat dan tarekat tu dengan cara yang betul, baru keluar buah. Kalau yang mendakwa tasawuf ni hanya dengan qal wal qil, dengan bercakap-cakap saja tu, duduk berdebat dengan orang, duduk cakap saja, duduk naik ke langit. Tu sebut hakikat tu, hakikat ni tak tahu ke mana tu. Tu mudda'i dia bagi, mudda'il hakikah, bukan sebenar-benar buah daripada syariat dan tarekat lah. Jadi benda ni kalau ada tak jelas lagi boleh tanya nantilah. Dan dalam Al-Quran sendiri pun ada satu ayat Allah Ta'ala sebut wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka itu istiqamah di atas tariqah. Ada dalam Al-Quran sebut. Tariqah situ kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, ditafsirkan dengan asy-syariah. Kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, ditafsirkan dengan at-tariqah itu dia sebut asy-syariah. Sekiranya mereka itu istiqamah di atas syariah, tapi disebut oleh Al-Quran at-tariqah. Sebab apa? Sebab syariat tu apabila tidak istiqamah, dia sekadar syariat lah. Tapi apabila diamalkan, diistiqamahkan, maka dinamakan tariqah. Gitu. Adapun tariqah yang tariqah Ahmadiyah dan Syabandiyah, yang tu pembahagian dari segi kaedah-kaedah guru lah, mengikut tariqah masing-masing. Tu istilah-istilah yang dalam ilmu tasawuf lah. Macam mazhab lah, macam kita mengaji tasawuf, fiqh. Kalau kita tidak ada mazhab tu memang pelik lah. Belajar fiqh saja tak ada mazhab. Kamu mazhab apa? Tak ada mazhab, saya mengaji fiqh. Tasawuf pun dia ada gitu juga. Tasawuf, kalau belajar tasawuf, kalau betul orang tu mendalami tasawuf, mesti dia ada tariqah. Kalau aliran dalam fiqh dia panggil mazhab. Kalau aliran dalam tasawuf, dari segi perjalanan suluk,
dan seumpamanya dia panggil tariqah. Dan ulama telah ijma' dia ada 4 orang aqtabus syariah dan 4 orang aqtabul haqiqah. 4 orang aqtab, wali-wali kutub dari segi syariat, iaitu Sidi Ahmad Sidi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ni awliya. Semua mereka ni adalah wali-wali Allah dan ulama-ulama besar, tapi tugas mereka sebagai kutub syariat, kutub untuk menjaga hukum hakam syariat. Kalau untuk ilmu tasawuf dan tariqah dipanggil aqtabul haqiqah, ada 4 orang juga yang asasnya. Sidi Ahmad Rifai yang pengasas tariqah Ar-Rifaiyah, Sidi Abdul Qadir Jailani pengasas Qadiriyah, Sidi Ahmad Al-Badawi pengasas tariqah Ahmadiyah Sutuhiyah, dan Sidi Ibrahim Al-Qurashi Ad-Dusuqi pengasas tariqah Dusuqiyah. Dan dihubungkan dengan mereka ni Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzuli pengasas tariqah Syadzuliyah. Semua tariqah sufi mesti bercabang daripada asal-asal ni. Yang mana tidak berhimpun dengan mana-mana asal ni diragui kesahihannya. Itulah yang basicnya gitu. Lepas tu kita masuk dalam tajuk, dalam mukaddimah. Dalam mukaddimah kita syarah yang mana penting-penting lah. Kalau ada tak boleh boleh bagi tahu. Pendahuluan tu kita tak baca, kita baca yang bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kita tak syarah dakik sangat lah. Kalau kita syarah teliti sangat memang panjang lah. Sebab kalau nak syarah sungguh ilmu tasawuf ni memang tak habis. Alhamdu tu banyak jenis pula. Alhamdu tu mubtada', khabar dia tu mahzuf, takdirnya apa, boleh tahan nak syarah lah. Tapi kita ambil yang poin-poin penting. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Di sisi orang tasawuf, alhamdulillah ni maksud dia alhamdu matrukun lillah. Segala puji itu matruk, ditinggalkan, diserahkan seluruhnya kepada Allah. Sebab kita tak boleh puji Allah, kita tak mampu nak puji Allah. Sebab tu ulama tasawuf kata alhamdu mubtada', khabar dia pada hakikatnya ialah matruk. Alhamdu matrukun lillah, segala puji ditinggalkan bagi Allah. Sebagaimana tersebut dalam hadis Sayyidina Rasulullah, ada doa yang Nabi baca, subhanaka. Biasa orang baca dalam doa tahlil. Doa ni, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita daiman abada. Lebih kurang gitulah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la nuhsi sana'an 'alaika, kami tidak mampu hendak memuji engkau. Anta, engkau, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi ulama tasawuf kata ambil daripada salah satu daripada hadis tadi. Sebab tu kita syarah alhamdu, maksud dia segala puji diserahkan kepada Allah. Kita tak nak puji Allah. Jadi sebenarnya maksud alhamdulillah kita hanya bersyukur, bukan memuji, bukan sebenar-benar hakikat puji. Sebab hakikat puji ni yang kena dari atas pada bawah. Kita ni makhluk. Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pemilik sekalian alam. Alam ni banyak lah. Ada alam mulk yang kita duduk zahir sekarang ni, alam mulk. Ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut dan seterusnya. Banyak alam ni.
Kita jangan ingat alam ni alam manusia, alam jin, alam haiwan, habis. Jadi apabila kita solat, kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kena istihdar, kita kena bawa mari dalam hati kita, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi terasa hebat kebesaran Allah Ta'ala. Semua alam yang Allah Ta'ala cipta tu kita tak boleh nak tasawur, tak boleh nak gambarkan. Apatah lagi dengan hakikat alam tu. Kita nak gambarkan alam tu pun tak boleh dah. Apatah lagi dengan pencipta alam tu sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad dan ke atas keluarga baginda dan sahabat baginda kesemuanya. Bermula segala puji bagi Allah. Itu terjemahan biasa. Tapi hakikat tadi kita terjemah tadi, diserahkan kepada Allah. Alhamdu matrukun lillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam ni maksud dia apa? Alam ni maksudnya selain daripada Allah. Alam lah. Selain daripada Allah, alam lah. Ada seorang Wahabi, ada seorang orang panggil ulama lah, seorang ulama Wahabi. Orang tanya dia, ada seorang ulama Wahabi di mana? Di bukan Malaysia, di luar. Orang tanya dia, Syekh, Arash ni alam ke, makhluk ke bukan makhluk? Ada orang tanya dia, Arash ni makhluk ke bukan makhluk? Dia kata, saya tak tahu. Saya tak tahu Arash ni makhluk ke tak, sebab Allah Ta'ala duduk atas tu. Bahaya tu akidah rosak tu. Selain daripada Allah, makhluk lah. Selain daripada Allah, selain daripada sifat Allah, selain daripada asma Allah, selain daripada perbuatan Allah tu makhluk. Tak kira arash ke, tak kira kursi ke, tak kira syurga ke, tak kira neraka ke, makhluk. Dan Allah Ta'ala tidak bertempat di atas arash. Ar-Rahman ala arsyis istawa tu bukan maksud Allah Ta'ala duduk atas tu. Tu ada maksud lain. Kalau Allah Ta'ala duduk atas tu, mesti dia sebut zat Allah duduk atas tu. Dalam Al-Quran sebut Ar-Rahman ala arsyis istawa. Kenapa Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman? Banyak nama-nama Allah 99 dalam Asma' Husna. Banyak nama-nama lain lagi. Banyak nama tu Allah Ta'ala guna Ar-Rahman. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut Asy-Syakur alal arsyis istawa? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut As-Sabur alal arsyis istawa? Maknanya situ bukan maksud, bukan cerita bab Tuhan bertempat. Situ dia cerita sebab tajalli rahmaniyah, tajalli kasih sayang Allah Ta'ala kepada arash tu. Tu panjang lebar ada dalam kitab-kitab tasawuf lah. Jadi dalam Al-Quran, penggunaan asma-asma Allah tu bukan saja-saja letak. Bukan Allah Ta'ala saja-saja letak. Ada tujuan dia. Macam juga ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikir Allah hati menjadi tenang? Kenapa Allah Ta'ala tidak sebut ala bizikrir rahman, ala bizikrir rahim? Banyak yang nama Allah, tapi disebut ala bizikrillah. Nak bagi tahu kalau nak tenang. Kalau orang zikir ya Rahman tak tenang. Kalau sebut ya Karim saja tak tenang. Dia kena Allah juga. Allah. Ni ada satu kupas lah, kita akan kupas lepas ni. Sebab tu digunakan dengan perkataan ala bizikri Allah. Kita guna ala bizikri Rahman, ala bizikri Sabur. Banyak nama Allah. Kenapa Allah Ta'ala letak gitu? Lepas tu kata dia, tapi kita kena faham lah, apabila sebut alam selain daripada Allah tu alam. Dan alam pertama yang diciptakan oleh Allah ataupun dinamakan makhluk, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dipanggil al-haqiqah, hakikat yang mula-mula diciptakan oleh Allah ialah nur Nabi. Itu pun alam. Alam yang pertama diciptakan oleh Allah, makhluk pertama. Jadi alam-alam ni selain daripada Allah, kadang-kadang dipanggil juga dengan makhluk, kadang-kadang dinamakan dengan selain daripada Allah. Kalau dalam ilmu kalam dinamakan al-kainat, ada al-hawadis, ada sifat baharu. Banyaklah, semua tu adalah istilah bagi
merujuk pada makhluk. Gitu. Kenapa dinamakan alam? Alam ni daripada perkataan alamat. Alamat. Makhluk ni adalah menjadi tanda di atas kewujudan pencipta dia. Tu asal usul perkataan alam. Alam ni asalnya daripada perkataan alamat. Alamat. Jadi tanda di atas kewujudan Allah, di atas pencipta dia. Amma ba'du. Kita ni ringkas sebenarnya, cuma kita tarik sikit mana-mana tak jelas ni. Faqad qala al-'arifu billah amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, selawat dan seumpamanya tu. Faqad qala al-'arifu billahi asy-syaikhu al-khafiyyu li ba'di ikhwanihi billahi i'lam arsyadakallahu anna tariqa ilallahi bi'adadi anfasi khalaiqillahi wa tariquna alladhi nadulluka alaihi huwa aqrabu turuqillahi li'annahu tariqu al-muhibbina lillahi as-salikina bijazabatillahi. Jadi kata dia adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, selepas bismillah, selawat salam tu, maka sesungguhnya telah berkata oleh Arif Billah Syekh Khafi. Syekh Khafi ni bukan nama orang ni, Syekh yang tersembunyi. Dia tak siroyak, dia tak si bagi tahu nama gapo Syekh tu. Mungkin Syekh tu nak tutup diri dia ke, cuma dia nak ambil poin perkataan Syekh tu lah. Telah berkata seorang Syekh Khafi, Syekh yang tersembunyi, bagi setengah daripada segala saudaranya, bagi setengah saudaranya pada Allah Ta'ala. Maknanya saudara-saudara dia di dalam perjalanan menuju Allah. Mungkin dia satu tarekat ke, satu seperguruan kerohanian untuk menuju Allah. Dia kata, Syekh yang tersembunyi itu bagi tahu, ketahui olehmu bahawasanya jalan kepada Allah Ta'ala itu dengan sembilang-bilang segala nafas sekalian makhluk Allah. Jalan menuju Allah ni banyak, sembilang-bilang nafas sekalian makhluk Allah. Banyak sangat jalan kepada Allah. Kalau nak bila tak habis. Sekalian nafas segala makhluk Allah, semua nafas-nafas makhluk Allah tu, semuanya jalan menuju kepada Allah. Tapi maksud perkataan ini bukan menafikan seseorang Muslim apabila nak menuju Allah kena ikut kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama lah. Kena ambil tarekat, kena ada syekh mursyid. Nama ingat ni maksud dia tak perlu tarekat, tak perlu zikir, main napah gitu, faham napah. Bukan maksud dia gitu. Maksud dia semua nafas-nafas makhluk ni adalah jalan menuju pada Allah, walaupun nafas orang kafir sekalipun. Kalau kita ambil makna paling rendah, nafas orang kafir, jalan menuju pada Allah juga. Sebab nafas dia semakin pendek, semakin pendek, panggil pendek mati-mati menuju pada Allah juga. Secara umum dah faham molek tu. Cuma maksud dia sini, nak ayatnya, kalau seseorang tu hati dia benar ingin menuju Allah, semua nafas-nafas sembilan-bilangan nafas makhluk tu merupakan bilangan jalan kepada menuju Allah. Banyak sangat jalan menuju Allah. Dan bermula jalan kami tunjuk akan dikau, jalan yang kami nak bagi tahu ni atasnya ini, iaitu terlebih hampir segala jalan Allah Ta'ala. Jalan kepada Allah banyak, tapi yang kami nak bagi tahu ni jalan yang paling hampir kalau nak pergi kepada Allah. Dan menuju Allah ni bukan seperti kita pergi satu tempat. Bukan maksud Allah Ta'ala bertempat.
Maksud menuju Allah ni, kita daripada ghaflah, daripada lalai, pergi pada ingat pada Allah, zikir. Daripada kita dimurkai oleh Allah, kita cari jalan diredai oleh Allah. Daripada kita tidak kenal sifat-sifat Allah, kita dapat kenal dalil-dalil kewujudan Allah dan merasai betul-betul dalam hati kita kehebatan Allah. Itu maksud dia. Bukan menuju Allah ni Allah duduk satu tempat kita pergi situ. Bukan gitu. Tapi pembukaan hijab dalam hati kita, dengan cara zikrullah, dengan buai karak-karak dalam hati kita tu, mengikut kaedah guru masing-masing lah. Guru yang mursyid, yang muktabar. Cuma dalam kitab ni, Syekh Tuan Tabal ni dia tarekat Ahmadiyah. Tuan Tabal wirid dia pun tarekat Ahmadiyah. Amalan dia pun Ahmadiyah Sidi Ahmad Idris. Bukan Ahmadiyah Sidi Ahmad Barawi. Ahmadiyah Sidi Ahmad Idris radhiyallahu anhu. Cumanya kitab ni beliau tulis bukan khusus untuk tarekat Ahmadiyah. Kitab ni ditulis untuk umum. Semua tarekat mana-mana pun boleh baca kitab ni. Gitu. Sebab tarekat kitab ni termasuk di dalam kategori kedua. Kalau yang Syekh Abdul Samad sebut dalam kitab Sairus Salikin, kitab tasawuf ada 3 peringkat. Kitab peringkat muqtadi, peringkat mutawassit. Kitab Jala'ul Qulub ni termasuk dalam kitab mutawassit. Kitab orang-orang yang dah ada tarekat asalnya. Cuma dia ambil pengajaran dan kaedah dalam kitab ni untuk siapa-siapa ambil iktibar, untuk ambil pengajaran dan apa yang boleh bermanfaat lah daripada kitab ni. Dia tidak sebut kaedah tarekat dia. Dia ambil bagi tahu tasawuf secara umum. Adapun kitab yang ketiga, macam kitab Muntahi yang disebut oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab Sairus Salikin, kitab tasawuf yang peringkat Muntahi memang haram baca. Macam kitab ni tak haram lagi kita baca. Kalau kitab Muntahi haram, macam kitab Syekh Ibn Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jili dan seumpamanya. Haram tu bukan sebab betul-betul haram kitab tu. Sebab orang yang tak ada panduan guru yang mursyid, dia boleh jadi sesat. Asyaitanu syaikhu. Syaitan pun akan bimbing dia untuk memahami sendiri kitab tu. Kata Syekh Ibn Arabi, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kata Syekh Ibn Arabi. Syekh Ibn Arabi sendiri melarang baca kitab dia. Kami adalah satu kaum yang haram baca kitab kami. Gitulah. Kalau baca jadi salah faham lah, kalau tak ada kaedah yang asas. Sebab kitab-kitab dia tu ada istilah dan rumus-rumus yang sulit, yang dia tujukan kepada orang-orang yang tertentu sahaja sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan ilmu tasawuf saja, ilmu lain pun. Contohnya kita ni bukan ahli fizik, kita baca ilmu fizik. Haram juga sebenarnya. Bukan kata tasawuf saja. Kita ni tak pandai matematik. Dibaca matematik. Budak darjah 1 belajar 1 tolak 0 boleh. Abang dia kata 1 belajar 0 tolak 1. 0 tolak 1 negatif 1. Bagi tahu adik dia, adik 0 tolak 1 boleh. 0 tolak 1, jawapan dia negatif 1. Tak ada, dia kata tak ada, aku belajar dah. Adik dia ajar 1 kata 0 tolak 1. Tak masuk akal kata. Apabila tak masuk akal, dia guna akal dan dia tak tahu dia tu terbatas, dia akan ingkar abang dia tu. Dia akan kata sesak. Dia bagi tahu mak dia, mak abang kita sesak lah ni. Belajar mana ni 0 tolak 1 jadi negatif 1. Macam-macam lah. Jadi sebenarnya maratib ilmu ni, dia ada martabat ilmu. Jangan ingkar. Apa-apa benda yang kita tak faham, jangan ingkar. Sebab tu dalam Quran sebut, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ayat ni ramai orang tafsir lain. Sebenarnya makna dia lain. Ayat ni bukan membandingkan di antara orang yang tahu dengan tidak tahu. Bukan. Adakah sama orang-orang yang tahu
dan orang-orang yang tidak tahu. Jadi ada ramai orang tafsir ayat ni, dia banding, Allah Ta'ala bandingkan orang yang tahu dengan tak tahu. Bukan gitu ayat ni. Ayat ni maksud dia lain. Ayat ni maksud dia, hal yastawil lazina ya'lamun, adakah sama orang-orang yang tahu? Maknanya orang yang tahu tu, adakah sama-sama dia tu satu peringkat? Adakah hal yastawi, adakah sama allazina ya'lamun, adakah sama orang-orang yang tahu? Maknanya orang yang tahu tu dia banyak darajat. Ada yang tahu sikit, tahu banyak, tahu. Lepas tu ayat kedua tu, dia waw tu wa ataf pada ayat sebelum tu, dia jadikan lah. Dia jadi hal yastawil lazina ya'lamun. Lepas tu dia jadikan lah. Dia jadi wa hal yastawil lazina la ya'lamun. Dan adakah tidak tahu itu sama? Dan adakah orang-orang yang tidak tahu itu satu level? Itu maksud dia. Ayat ni bukan banding antara orang tahu dengan tidak tahu. Sebab orang gila pun tahu. Kalau orang tahu dengan tak tahu tu tak sama. Orang gila pun tahu. Tak perlu belajar tu. Jadi ayat ni nak bagi tahu orang alim, orang ada ilmu, dia ada darajat dia. Dia ada peringkat dia. Ada orang ilmu dia peringkat ni. Dan orang jahil pun dia ada, dia tak panggil darajat, dia panggil darakat. Macam neraka darajat dalam neraka, dia tak panggil darajat, dia panggil darakat. Jadi kejahilan, sifat jahil itu sendiri ada peringkat. Ada orang jahil basir, dia tahu dia jahil, satu peringkat. Ada orang dia tak tahu dia jahil, dia tak tahu yang dia tu jahil, dia panggil jahil murakkab. Dia tu jahil, dia tak tahu dia tu jahil. Itu satu peringkat. Dia hok jahat laginya Abu Jahal. Abu Jahal tu peringkat tertinggi dalam jahil tu. Abu Jahal ni kita jangan ingat zaman Sayyidina Rasulullah saja, zaman ni pun ada. Abu Jahal ni orang yang tak tahu, dan dia tak tahu, dia tak mahu tahu. Dan dia larang orang daripada belajar ilmu, dan dia engkar ilmu, dia kacau ahli-ahli ilmu. Ni orang panggil Abu Jahal, bapak segala jahat. Abu Jahal ni nama dia dalam sejarah lain sebenarnya. Dia dipanggil Abu Jahal, dia ada cerita dia lah, ada sejarah dia. Dia ada sebabnya, sebab masa dia jadi ketua Quraisy, bahagian puak-puak musyrikin hak jahat ni, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu ketika Sayyidina Ali dia pulah kepingan besi, satu batang besi ditengkuk seorang budak zaman tu. Zaman tu, pada masa tu ada seorang budak, ada seorang kanak-kanak lah. Di kanak-kanak ni nakal, dia suka kacau kanak-kanak lain, dia suka kacau budak-budak lain. Jadi Sayyidina Ali ni, masa tu Sayyidina Ali kanak-kanak juga, tapi Sayyidina Ali sifat dia dah gagah. Dia gagah dah masa tu. Sayyidina Ali ambil satu batang besi, dia pulah ditengkuk kanak-kanak tu yang kacau budak-budak lain tu, suka menyakak orang lah. Lepas tu budak tu tersekat lah, tersepit di tengkuk dia, sepit besi. Dia tak boleh nak kena orang. Jadi sampai berita kepada penghulu, puak-puak kafir Quraisy, nak buat macam mana untuk selesaikan masalah budak tadi. Jadi orang tanyalah Abu Jahal. Masa tu Abu Jahal belum nama Abu Jahal lagi. Gelaran Abu Jahal tu tak ada lagi. Orang tanya dia, macam mana nak buat? Dia kata, mudah je ni. Kita bakar api, ambil api besar, kita bakarlah besi tu, dia cair lah. Ambil api, bakar besi, ditekuk budak tu cair. Jadi marahlah bapak kafir Quraisy, mu ni bodoh, jahil lah mu ni. Kalau kita bakar besi tu, mapuhlah budak tu, mati ya budak tu. Dengan budak-budak tu lah mapuh. Daripada peristiwa tu lah Abu Jahal digelar Abu Jahal, bapak segala jahil, bapak kejahilan. Tu kita selit saja cerita setakat kita dengar daripada guru-guru kita. Lepas tu cerita tadi, sambung yang tadi, jalan kepada Allah ni banyak. Allah Ta'ala nak suruh kenal dia banyak, nak suruh kita fikir dia banyak. Contohnya banjir pun jalan kepada Allah. Banjir besar,
Lepas tu rabak, bala, semua jalan pada Allah tu. Secara umum. Dia faham molek. Secara umum Allah Ta'ala buat apa-apa benda ni nak suruh ingat pada dia. Sebab tu ulama kata, jika kamu tidak pergi pada Allah dengan nikmat, Allah Ta'ala akan bawa mu pergi pada dia dengan bala. Waliyazubillah. Lepas tu dia kata, Syekh Khafi tadi kata, jalan yang kami nak tunjuk ni jalan yang paling hampir, jalan paling dekat untuk menuju Allah. Kerana bahawasanya jalan segala orang yang kasih pada Allah. Sebab jalan yang aku nak bagi tahu ni adalah jalan orang-orang yang kasih pada Allah. Lagi berjalan mereka itu dengan jazbah Allah. Maksud dengan jazbah Allah ni dengan tarikan daripada Allah. Sini ni sebenarnya kalau syarah panjang sikit, tapi yang kita ayat secara umumnya, jalan yang dia nak ayat ni jalan yang jalan cinta, jalan hub. Kita buat ibadat ke apa, jangan kerana sebab, jangan kerana tujuan, tapi kerana cinta pada Allah. Itu maksud dia nak ayat jalan jazbah Allah tu. Maka inilah jalan yang dipilih oleh ahlillah, oleh orang-orang ahli Allah. Ahlillah ni ada orang syarah dia kata ahlul Quran. Berdasar pada satu hadis, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah ahli Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Jadi ada orang tafsir ahlul Quran situ qori-qori Quran. Cara umum bolehlah tafsir gitu, tapi secara khususnya bukan maksud qori Quran tu. Ahlul Quran ahlullah khassatuh. Ahli Quran situ ialah pewaris-pewaris Sayyidina Rasulullah. Orang yang ahli sungguh dalam Quran dari segi zahir dan batin, bukan dari segi bacaan saja. Sebab kalau bacaan saja, dalam hadis lain pun ada sebut, rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa ramai orang baca Quran sedangkan dia dilaknat oleh Quran sendiri. Jadi ulama tasawuf tafsir ayat hadis tu, maksud dia orang ahli Quran, dia keluar, dia dengan Al-Quran tu seperti satu keluarga. Pelik kalau kita dengar sekali lalu. Maksud apa satu keluarga? Dia ni Allah Ta'ala bagi dia ilmu sehingga kan dia boleh tahu hubung kait antara Al-Quran tu, zahir dan batin. Kaitan surah Al-Fatihah dengan Yasin. Contoh lah ni, contoh. Apa kaitan Ar-Ra'du dengan Baqarah? Contoh macam kita lah, kalau kita ni ahli satu rumah, kita ada satu keluarga besar contohnya, kita ahli dalam keluarga besar tu, kita tahu yang ni tok saudara kita, yang ni sepupu kita, yang ni dua pupu kita, tiga pupu kita. Jadi ahli Quran ahlullah, maksud dia ahli Quran tu macam tadi lah, macam satu ahli dalam satu keluarga besar. Dia tahu kaitan semua pertambatan ahli-ahli dalam rumah tu. Bukan orang biasa-biasa tu. Bukan ahli Quran, maksud itu orang yang hanya pandai qiraat 10, qiraat 7, tajwid bisa, tak hafal Quran saja. Bukan maksud tu. Orang yang zahir batin dia dengan Al-Quran tu memang mewarisi daripada Sayyidina Rasulullah pemahaman Al-Quran dan lain-lain lah. Bukan orang biasa-biasa. Jadi ahlul Quran ahlullah wa khassatuh tu, kalau kita ringkaskan, puak-puak awliya lah kalau secara umum. Puak-puak awliya, wali-wali Allah, bukan wali-wali syaitan, wali-wali Allah. Jadi orang yang wali-wali Allah ni tiada ia dengan amal. Kena faham oleh ayat ni. Jalan yang dipilih oleh ahlillah untuk sampai pada Allah bukan dengan amalan. Tapi bukan maksud sini kita tak perlu beramal. Bukan maksud gitu. Lama belajar atau orang baca kitab tasawuf, tafsir sendiri, last kali jadi sesat. Yang kena fitnah ilmu tasawuf tu sendiri. Macam dulu pernah ada orang kata, orang baca kitab hikam, siapa dia sampai kepada Allah maka tidak payah sembahyang. Ada orang baca kitab Dawi, dia baca sendiri, dia tak berguru. Siapa dia sampai kepada, barang siapa sampai kepada Allah maka tidak payah sembahyang. Dia pun tafsir
Tafsir guna otak dia sendiri. Syaitan masuk lah. Syaitan was-was. Oh, tak payah sembahyang. Tinggal syariat lah, tak payah sembahyang. Lepas tu orang pergi rujuk ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf kata maksud dia lain tu. Maksud sebenar, barang siapa sampai pada Allah, tidak payahlah sembahyang. Sembahyang tu jadi mudah. Jadi nak sembahyang semua. Jadi orang-orang sesat ni baca tak ada panduan daripada ahli-ahli dia. Jadi rosak ilmu dia. Dia jadi kena fitnah ilmu tasawuf tu sendiri. Jadi begitu juga dalam kitab ni. Kitab ni ada perkataan-perkataan yang boleh mengundang fitnah jika salah ditafsirkan. Salah satunya gini. Salah satunya, jalan yang dipilih bagi ahlillah itu tiada ia dengan amal. Kalau orang awam hok jadi hati tak apa comel baca ni, tak tinggal semaya, tak payah puasa dah. Kira tak beramal dah. Maksud dia bukan dengan amal ni kita kena beramal banyak, tapi kita tidak berpegang di atas amalan kita. Amalan tu biar banyak, tak apa. Seperti hadis yang disebut dalam hadis, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasratis salah wala bi kasratis siyam walakin bisirrin wa qara fi sadri. Dalam kitab Nurun Nafis pun ada. Tidaklah lebih Sayyidina Abu Bakar ke atas kamu. Pukul 10 dah kita ni. Sikit lagi dah. Tidaklah lebih Sayyidina Abu Bakar di atas kamu, Nabi kata, dengan banyak solat dan banyak puasa, tapi dengan rahsia yang tersimpan di dalam dadanya. Jadi ramai orang silap faham hadis ni. Dia kata Sayyidina Abu Bakar semayang sikit je, puasa tu sikit je, salah tu. Sayyidina Rasulullah kata tidaklah lebih Sayyidina Abu Bakar dengan banyak sembahyang dan puasa. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni banyak sembahyang, banyak, dia banyak puasa, tapi bukan sebab tu beliau jadi lebih. Beliau jadi lebih tu sebab apa? Sebab bisirrin wa qara fi sadri, dengan rahsia yang ada di dalam dada beliau. Apakah rahsia tu? Di antara maksud rahsia tu, wajah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa terbayar-bayar di antara dua mata Sayyidina Abu Bakar, di dalam hati Sayyidina Abu Bakar dan di dua mata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar selalu rabitah, selalu muraqabah wajah Nabi. Sebab tu orang-orang tarekat jadikan satu amalan, dia bagi amalan rabitah sebagai amalan yang penting, sebagai untuk ada pertalian dengan guru, pada guru sampai pada Rasulullah. Sebab benda tu penting. Sehingga dalam satu hadis sebut Sayyidina Abu Bakar pernah minta maaf daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba nak minta maaf lah. Kenapa? Rasulullah tanya, kenapa minta maaf? Sebab hamba ni dalam tandas pun hamba terbayar-bayar Rasulullah, bukan secara sengaja. Rasulullah kata tak apa, dimaafkan tu. Tapi nak ayat hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni 24 jam tidur bangun hidup mati dia tu penuh dengan kecintaan pada Sayyidina Rasulullah. Cuma kita nak bagi tahu je, kita jangan tafsir maksud hadis tu Sayyidina Abu Bakar tidaklah lebih dengan sebab banyak solat dan banyak puasa. Kita pun tafsir, Sayyidina Abu Bakar ni solat sikit, puasa sikit. Bukan gitu. Sayyidina Abu Bakar solat banyak, sebab tu disebut kasratis salah, dengan banyaknya solat, wa kasratis siyam, dan banyaknya puasa. Tapi bukan sebab tu beliau menjadi lebih. Sebab apa? Sebab kecintaan pada Nabi. Amalan tu tak tinggal. Jadi kalau orang silap faham baca kitab tasawuf, dia faham gitu lah, dia faham kena tinggal amalan. Maksudnya buat syariat. Apabila buat syariat, rosak kita akidah kita. Dia maksud sampai kepada Allah bukan dengan amalan. Dia bukan maksud tinggal amalan, tapi tidak berpegang di atas amalan. Sikit lagi dah. Hanya dengan tabiat sampai kepada Allah tu. Kalau di sisi wali-wali Allah, di sisi ahlillah, jalan yang paling hampir untuk sampai kepada Allah ialah dengan tabiat. Apa dia maksud dia? Maksud dia sampai kepada Allah, dia tak boleh beramal
beramal ada timing, ada masa saja. Contohnya sembahyang 5 waktu, ada masa. 5 waktu tu saja kita ingat Allah. Boleh puasa, sebulan tu saja kita kuat ibadat. Tapi maksud dengan tabiat ni, kita tak kira masa. Tak kira bulan Ramadan ke, bukan bulan Ramadan ke, masuk waktu solat ke, semua ingat pada Allah. Tu maksud dia. Tapi syariat tu kena wajib jaga. Syariat tu tetap kena jaga. Tu maksud dia. Jangan hanya jadi ketika waktu solat baru ingat Allah. Ketika bulan puasa baru ingat Allah. Ketika musim haji baru ingat Allah. Tu maksud dia. Tapi jadikan benda tu tabiat. Tabiat ni jadi darah daging kita dah sebati. Ialah asal sampai kepada Allah. Ialah asal sampai kepada Allah. Serta sebab tu Tuan tambah hati-hati juga, dia takut orang silap faham. Dia tulis situ serta istiqamah atas syariat Allah. Dia takut orang belajar ilmu tasawuf saya silap faham, last sekali tinggal solat, last sekali boleh buat dosa secara bebas gitu. Tak boleh. Wasammaituha jala'al qulubi bi zikrillahi, dan aku nama akan dia, akan kitab risalah ini, jala'al qulub, penyucian hati, bi zikrillah, dengan zikir Allah. Artinya, arti tajuk kitab ni menyucikan hati dengan menyebutkan Allah. Jadi kita tutup dengan zikrullah dah. Jadi ada nak sebut sikit, maksud zikrullah ialah sebut Allah. Zikrullah, istilah zikrullah bukan la ilaha illallah, bukan subhanallah, bukan alhamdulillah. Semua secara asasnya, semua ibadat tu adalah zikrullah. Secara asasnya, solat pun zikrullah, puasa zikrullah, sebut la ilaha illallah pun zikrullah. Tapi kalau kita belajar secara detail, secara teliti lagi, secara tahqiq dalam ilmu tasawuf, apabila disebut zikrullah, maksud dia lain sebenarnya. Maksud zikrullah ni sebut Allah tanpa campur benda lain. Sebut Allah sahaja. Isim mufrad dia bagi. Isim tunggal, isim mufrad. Yang tu maksud zikrullah. Sebab apa ulama tasawuf kata la ilaha illallah bukan zikrullah. La ilaha illallah tahlil. Kalau subhanallah, dia tak panggil zikrullah, dia panggil tasbih. Kalau alhamdulillah, tahmid. Kalau la hawla wala, dia panggil hawala. Hawlaqah. Ramai orang sebut hawqalah dia. Kalau ikut ilmu bahasa Arab sebenar yang telah dikaji oleh ulama, sebenarnya bukan hawqalah, hawlaqah. Hawlaqah. Tu sebutan yang paling betul. Sebab perkataan la haula wala quwwata, dia jadi hawlaqah, bukan hawqalah. Cuma kita kena faham, zikrullah ni itulah maksud dia. Kalimah Allah yang tidak ditambah dengan benda lain. Dia macam air kosong. Air kosong, kalau kita tambah milu, dia panggil air milu dah, tak panggil air kosong dah, air mutlak. Kalimah Allah letak akbar di belakang. Kalimah Allah letak akbar di belakang, dia panggil takbir. Air kosong letak teh, dia panggil air teh, dia tak panggil air. Jadi sebutan Allah ni ada kaifiat zikir khusus daripada guru-guru mursyid, boleh menyucikan hati sebagaimana dalam Quran sebut. Jadi zikrullah ni sebut Allah, bukan ingat Allah. Ada juga setengah orang dia kata zikrullah ni ingat Allah. Tak perlu sebut ingat. Ya tu khayal tu. Tu khayal. Zikrullah ni zakara yazkuru, sebut dengan lidah. Kita ada beberapa peringkat zikir kan dalam Islam ni. Zikir lidah, zikir hati, zikir ruh dan seterusnya lah. Tapi syariat menetapkan wajib zikrullah, wajib sebut Allah dengan mulut. Sebab tu dalam hadis sebut, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Rasulullah sebut
antamuta, engkau mati, walisanuka, dan lidah engkau rataban bizikrillah, basuh dengan zikir Allah. Kalaulah zikir diingat, takkan Sayyidina Rasulullah kata dan lidah engkau basuh. Maknanya zikir ni sebut dengan mulut, dengan lidah. Dan engkau mati, lidah engkau basah dengan zikrullah. Kita tidak boleh rasa sombong lah. Kita tak boleh rasa aku dah peringkat zikir lain dah, tak perlu sebut yang lidah dah. Kalau kita kata gitu, kita termasuk jadi orang zindik. Macam kita buang syariat, macam kita buang syariat zikir dengan lidah. Sebab zikir ni asalnya dengan lidah, syariat asalnya dengan lidah. Cuma yang bahayanya, ada orang bawa satu fahaman pelik. Dia kata kita tak perlu berzikir. Sebab apa? Sebab solat tu dah zikir, sembahyang tu dah zikir, puasa tu dah zikir, jadi tak perlu dah zikir-zikir ni, dia kata. Tu kalam-kalam buat Abu Jahal. Buat Abu Jahal tadi. Kalau nak faham benda ni, contoh yang anda boleh bagi macam makanan. Semua makanan ada air. Semua makanan ada air. Tapi kita makanlah apa-apa makanan pun, wajib kita minum air secara asing. Begitu juga dalam ibadat. Dalam semua ibadat ada zikrullah. Dalam sembahyang ada zikrullah. Dalam puasa ada, dalam haji ada, dalam Quran ada, dalam semua benda. Tapi kena ada asing satu ibadat, nama dia zikru Allah, zikir Allah. Dan amalan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah masa dalam Gua Hira. Rasulullah zikir itulah Allah, 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 Allah. Zikir Allah ni dia panggil isim mufrad. Kalimah Allah dinamakan isim tunggal. Kenapa kalimah Allah dinamakan isim tunggal? Kalau kita ngaji nahwu, kalimah Rahman pun mufrad juga. Ar-Rahman mufrad, Ar-Rahim mufrad, Al-Karim mufrad. Semua asma husna tu mufrad. Semuanya bukan jamak lah. Semuanya mufrad. Tapi kenapa hanya kalimah Allah yang dinamakan isim mufrad? Sebab kalau kita sebut Ar-Rahman, siapa dia Ar-Rahman? Orang akan kata Allah. Kalau orang kata siapa dia As-Sabur, Allah. Tak ada orang tanya siapa dia Allah. Ada orang jawab Ar-Rahman. Siapa dia siapa dia Allah? Ada orang jawab Asy-Syakur. Bukan gitu. Isim-isim lain dia panggil isim murakkab walaupun dia satu. Contohnya Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Ar-Rahim ni nampak dia mufrad, tapi kalau kita kata siapa dia Rahim, dia terpaksa bertangkup dengan kalimah Allah, terpaksa dikembalikan kepada kalimah Allah. Sebab tu dinamakan isim selain daripada kalimah Allah isim murakkab, isim yang wajib bertangkup, wajib tersusun. Walaupun nampak dia mufrad, hakikat dia murakkab. Adapun isim Allah, isim mufrad, isim tunggal. Sebab apa? Sebab kalau kita kata siapa dia Rahman, Allah, dia akan pergi pada Allah. Siapa dia Rahim, Allah. Siapa dia Karim, Allah. Itu maksud ulama tasawuf kata isim Allah ni adalah isim mufrad, betul-betul isim tunggal. Adapun isim lain tu isim sifat. Isim sifat murakkab. Dia walaupun nampak macam tunggal, dia sebenarnya perlu bertakuk dengan isim Allah. Walaupun isim Allah itu bukan isim zat. Ramai orang kata isim Allah isim zat ni. Yang tu ada satu perincian lah. Dari segi ilmu-ilmu orang tasawuf yang tahqiq, kalimah Allah bukan isim zat. Kalimah Allah adalah isim sifat uluhiyah, isim sifat ketuhanan. Yang tu ada perincian panjang pula lah. Jadi malam ni kita setakat tu dulu. Dia pun baru mukadimah, tak masuk lagi. InsyaAllah lah kita nak biar sempat kita ni. InsyaAllah kita sambung pada esok.
berdoa sikit Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minaz zakirin wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.